سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kalau kira hak kita berhenti minggu lepasnya, nak bermula minggu ni musuat 13, baris yang ketiga daripada atas, masuk kepada bicara sifat Rasul. Selesai bicara berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah, perbuatan hamba yang bangsa pilihan. Keluar 3 mazhab: mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Mu'tazilah Jabariyah dan juga Qadariyah. Jadi sebagaimana saya sebut sebelum ni, nak ulang baca. Jadi sifat Rasul tu kita tengok dululah sempat masuk ke tidak, sempat mula balik ke tidak berkaitan dengan sifat Rasul. Kira-kira selesai bicara berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang 41 akidah itulah. 41 akidah, 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah. Selesai 41 sifat yang terkandung di bawah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi nak masuk pula kepada 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus, 9 sifat yang terkandung di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah adalah 50 aqaidul iman. 50 aqaidul iman. Saya duk ulang 50 aqaidul iman tu hak dalam Terengganu FM tu lah. Hak pagi Jumaat 10 suku tu. Rancangan Ad-Dinul Khalis. Ad-Dinul Khalis, agama yang suci. Pembicaraan akidah yang suci. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembicaraannya adalah aqaidul iman yang 50. Kemudian perancangan sayanya selesai bicara aqaidul iman yang 50, pembicaraan berkaitan akidah yang suci. Saya nak pergi pula kepada bicara hati yang suci dengan sifat-sifat kepujian, suci daripada sifat-sifat kecelaan. Saya akan pergi pula pada bicara tasawuf. Jadi saya bicara tauhid permulaan sekarang. Adapun untuk pekoh, petang kemarin waktu pekoh pukul 6 petang kita idaman penuntut. Waktu pekoh lah waktunya. Waktu bicara pekoh. Bicara pekoh ni pun begitulah. Ada dengarlah suara-suara tu. Sebab contohnya hak minggu ni bicara bab bersetubuh. Bersetubuh ni masuk zakar setakat mana dihukumkan bersetubuh. Kita bicaralah. Minggu lepasnya kubul dan dubur, sentuhnya batal wudu. Kubul kemaluan hadapan lelaki dan perempuan, hak mana yang membatalkan wudu? Sekalian ke ataupun hak mana? Perici panjanglah dalam kitab tu. Ada orang kata, gitu ke ngaji agama? Alat sulit pun diperici juga.
Ada susah kata. Dah. Minggu lepas cerita perkara yang membatalkan wuduk, sentuh, kubul, kemaluan hadapan, dubur, kemaluan belakang. Dubur tu bahasa Arab. Tapi Terengganu, dubur tu ditukar pada J. Kamu sebutlah. Kamu sebut. Dia bahasa Arabnya, bahasa bukunya dubur. Tapi Terengganu ditukar kepada huruf J. Disebut tu. Sebut tu cakap gua-gua pun disebut tu. Cakap marah pun disebut tu. Kasar Terengganu Dok kasar peseng dia. Dia cakap tu cakap. Bukan balah ni. Bukan balah. Dok jumpa lama pun dia perkataan tu. Tupik Allah kata. Tak nak sebut malu orang. Jadi apabila sebut sentuh kemaluan, kubur atau berdubur membatalkan wuduk, hak mana hak batal tu? Sentuh hak mana hak batal? Ni tanya, kalau kita tersentuh punggung, batal tak wuduk? Punggung ditanya. Punggung betul lah. Batal tak wuduk? Apa dia tu bukan kemaluan. Bukan kubur dan dubur. Tu punggung. Batal tak wuduk? Kita tanya soalan gitu. Mana yang tak tahu. Hak kubur dubur. Hak mana hak batal? Perici. Allah dia kata belajar gitu dia kata. Dia tak kata dia tak persoal. Cuma dia pelik lah. Jadi alat sulit itu siapa ke perici. Perici lah hak mana hak batal. Orang kita ramai tak tahu hak mana hak batal. Tahu sebut sentuh kemaluan batal wuduk. Hak mana hak batalnya? Waktu pekor, waktu petang Isnin. Jadi hak pagi Jumaat puluh suku tu, waktu saya bicara sekarang tauhid. Waktu insya-Allah akan pindah kepada bicara tasawuf, ad-dinul khalis, agama yang suci. Dengan akidah yang suci, dengan hati yang suci, akidah yang suci bersih dan akidah terpesong. Kemudian nak bicara hati yang suci bersih daripada sifat-sifat kecelaan. Itu hak pagi Jumaat. Tapi saya sentiasa ulanglah aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50. Sebab orang dahulu aqaidul iman 50 ni mula orang sekarang aqaidul iman yang 50 tu dibaharu. Dia baru dengar kadang-kadang orang sekarang. Dan ni. Jadi bicara aqaidul iman 50 tu hak terkan di bawah 2 kalimah syahadah. Jadi sekarang ni kita kitab Faridah kita selesailah hak aqaidul iman yang 41 yang terkan di bawah syahadah yang pertama. Nak masuk kepada hak 9 aqidah yang terkan di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sebelum nak masuk itulah saya sebut berulang kali nak ulang hak di muka surat 10. Di muka surat 7 nota kaki nombor 1 tu. Itu hak berkait dengan kita bicara minggu lepasnya berkaitan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Perbuatan hamba yang ikhtiariyah pecah kepada ahli sunnah wal jamaah, kemudian jabariyah, kemudian qadariyah. Hak nota kaki nombor 1 ni, hak ni berkaitan dengan mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Dengan bahawa semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bererti sama ada perkara yang berlaku tu ittirariyah ke ikhtiariyah ke, perbuatan Allah belaka, qada qadar belaka. Gitu. Ittirariyah tersepak, terjatuh. Hak banyak di kita ni ikhtiariyah lah. Gerak diam, pilihan. Sekalian perbuatan Allah. Mana memilih pun perbuatan Allah, gerak diam perbuatan Allah, berkelip mata perbuatan Allah, bergerak nadi perbuatan Allah. Itu keesaan pada perbuatan. Ini hak di nota kaki nombor 1 tu. Sekalian qada dan qadar Allah. Cuma kita nak ambil sekali lagi. Lepas tu hak tanda dah mak molek. Ambil perhatian molek ni. Hak nota kaki nombor 1
hak pembicaraan berkaitan dengan mengesakan Allah pada perbuatan, sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan ni musyrikun ni. Musyrik penyembah berhala. Itu jelas musyrik penyembah berhala. Sekarang ni kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ifradul ma'budi bil ibadah, kitanya menunggalkan Tuhan yang disembah dengan mengabdikan diri. Kita hanya sembah Allah Taala jua. Itu kita. Itu dia panggil tauhid. Tauhid ni ifradul ma'budi bil ibadah. Menunggalkan. Menunggal ni mana? Pada menunggal. Dia terjemah tu lah. Kita tunggal-tunggal ni ibu tunggal, bapa tunggal. Kemudian hak tunggal dengan hutang. Dengar selagi tunggal dan hutang. Itu babi tunggal tau. Babi tunggal tu pasal mana? Babi hak tunggal, babi hak tak tunggal pasal mana? Dan hutang tu ada babi tunggal. Ada babi tak tunggal. Kembar ke mana? Wallahu alam lah kenapa dia panggil babi tunggal. Jadi kita sebut tunggal-tunggal ni jadi hak banyak ibu tunggal lah. Bantuan kepada ibu tunggal. Tu. Jadi ifradul ma'bud, menunggalkan Tuhan yang disembah bila ibadah dengan ibadah. Manapun kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Musyrik tu sembah berhala. Dia bukan menyembah Allah, tapi dia kata dia menyembah Allah juga. Berhala menjadi perantara, dia kata. Tak, itu mensyirikkan Allah. Kita orang Islam menunggalkan Tuhan disembah dengan beribadah. Bukan setakat tu. Tu tauhid, bukan setakat tu. Tauhid ifradul ma'budi bil ibadah ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha zatan wa sifatan wa af'alan. Ini tauhid. Menunggalkan Tuhan yang disembah dengan beribadah. Hanya sembah Allah Subhanahu wa taala serta i'tiqad akan keesaan Allah dan membenar hati beriman dengan keesaan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Itu dia tauhid. Tauhid ini menyembah Allah Ta'ala jua. Serta mengiktiqadkan keesaan Allah. Serta beriman dengan keesaan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Mengesakan Allah pada zat, itu bereslah. Tiada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah pada sifat, okeylah. Maknanya sifat kudrah Allah satu, sifat iradah Allah satu, sifat ilmu Allah satu. Itu mengesakan Allah pada sifat. Tidak ada orang yang berpegang perbuatan Allah banyak, pekerjaan Allah sekian perkara, kudrah Allah kena 2-3 kudrah. Tidak ada yang berpegang begitu. Kudrah yang satu, iradah yang satu, ilmu yang satu. Itu mengesakan Allah pada sifat. Mengesakan Allah pada perbuatan. Ini tauhid. Hanya menyembah Allah serta mengiktiqadkan dan beriman dengan keesaan Allah pada perbuatan. Ini baru panggil tauhid. Baru tak panggil orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Mengesakan Allah pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Macam mana pula dengan perbuatan hamba? Macam mana dengan perbuatan hamba? Tu hak nota kaki nombor 1 tu. Hak berkaitan dengan perbuatan hamba. Hak nombor 1 tu kan? Surat 7 nombor 1, nota kaki nombor 1. Qauluhu, katanya, kata Syekh Ahmad pengarang kitab Faridah. Qauluhu tu bahasa Arab, jangan baca qoloh pula. Qauluhu tu bahasa Arab, bukan bahasa Malaysia, bukan bahasa Melayu. Qauluhu katanya, qala yaqulu qaulan tu lah. Qauluhu katanya, nya tu kembali kepada pengarang kitab Faridah, iaitu Syekh Ahmad Al-Fatani. Katanya, kata Syekh Ahmad, dibangsakan kepadanya.
Disandarkan kepadanya, kepada selain daripada Allah. Dibangsakan kepadanya, disandarkan kepadanya, kepada selain daripada Allah. Makhluklah. Itu atas wajah, atas jalan. Wajah tu jalan. Bukan wajah tu muka. Asalnya wajah tu muka lah. Dibangsakan, mana dibangsa ni? Disandarkan kepadanya, kepada selain daripada Allah. Makhluk. Contohnya manusia lah. Itu atas wajah, atas jalan. Kasbun dan ikhtiarun. Ada. Kasbun, usaha. Ikhtiarun, pilihan hati. Kasbun, usaha. Ikhtiarun, pilihan hati. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada. Kasbun lah tu. Laha ma kasabat. Balasan baik bagi seseorang atas kebaikan yang diusahakannya. Wa 'alaiha maktasabat. Balasan buruk atas seseorang kerana kejahatan yang diusahakannya. Ada. Yang kita baca dalam wirid semayang ni. Itu dia panggil kasbun. Kasab. Apa kasbun ni? Usaha. Ikhtiarun. Ikhtiarun ni pilihan hati. Jadi dibangsakan, disandarkan kepadanya, kepada selain daripada Allah, atas jalan usaha dan ikhtiar. Itu je. Hakikinya perbuatan Allah. Disandarkan kepada hamba tu. Tadi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu atas jalan majazi, bukan hakiki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah, dan akan dikau kami yang minta pertolongan. Jadi pengambilan diri itu Allah Ta'ala sandar kepada kami hamba. Hanya atas jalan itu usaha. Yang hakikinya itu usaha tu pun qada dan qada Allah. Yang hakikinya itu usaha tu pun perbuatan Allah. Di sini keesaan pada perbuatan. Namun disandarkan kepada hamba. Ni hak dalam suratul Kahfi tu ayat ke berapa? 49 ke 50 ke, tak ingat dah. Ni faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kafilah. Sesiapa yang kehendak untuk beriman, berimanlah. Siapa yang kehendak untuk kufur, kufurlah. Tengok. Faman syaa'a falyu'min. Kehendak beriman, beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang kehendak kufur, kufur. Jadi beriman adalah kehendak pilihan seseorang. Kufur adalah kehendak pilihan seseorang. Atas jalan apa tu? Kasbun dan ikhtiarun, jua. Hakikinya keesaan Allah pada perbuatan. Hakikinya qada dan qadar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad menjadi ia akan barang yang ia kehendak, yang Allah kehendak. Wa yakhtar, barang yang ia pilih, Allah yang pilih. Allah yang melakukan barang yang Allah kehendak. Allah kehendak. Lepas tu beriman hamba yang kehendak. Kufur hamba yang kehendak. Dah kehendak Allah hak mana? Kehendak hamba hak mana? Kehendak hamba tu hanya pada zahir. Yang hakikinya itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu nak kena letak molek. Yang saya bicara dah mula lepas tu, hak zahir dengan hak batin. Hak zahir itu majazi, letak je. Hak batin tu hakiki. Jadi dibangsakan, disandarkan kepada selain Allah, kepada makhluk, kepada manusia, hanya atas jalan kasab dan ikhtiar. Tapi kita biasa sebut ikhtiar dan kasab lah. Sebab kita antara ikhtiar dengan kasab, ikhtiar dulu. Pilih molek, lepas tu buat gitu kan. Kita ikhtiar dan usaha kita ni. Cuma kadang-kadang kita ni
Tak tahulah macam mana kitanya. Tapi seolah-olahnya ikhtiar dan usaha tu satu makna sahaja. Seolah-olah. Seolah-olahnya satu makna. Tapi memang depan kata satu makna. Satu makna macam mana? Sekarang ni ikhtiar berobat tu, ikhtiar berobat di mana sekarang ni? Ikhtiar berobat. Ikhtiar berobat. Bukan usaha berobat. Dah kita cakap. Duk sakit ni, sekarang ni ikhtiar berobat di mana? Kenapa tak sebut sekarang ni usaha berobat di mana? Kenapa tak sebut usaha? Ikhtiar kita memilih. Sebelum kita memilih, kita bincang dululah. Bincang dengan keluarga apa semua, bincang. Nak pergi tempat yang mana yang lebih elok contohnya. Mana bincang, kita pun memilih. Memilih untuk pergi berobat pada satu tempat. Pergi pada hari masa sekian. Pergi berobat tu dia panggil usaha. Usaha berobat. Tapi kita cakapnya ikhtiar berobat. Sekarang ni ikhtiar berobat di mana? Dia ikhtiar memilih. Usaha itulah perbuatan hamba. Jadi sekarang ni keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan bagi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak ada perbuatan bagi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tetap disandarkan kepada perbuatan makhluk, perbuatan hamba, atas wajah, atas jalan kasbun dan ikhtiarun juga. Yang kasab ikhtiar ni majazi. Yang hakikinya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yakhtar. Yang menjadikan hakiki perbuatan Allah. Kehendak hakiki kehendak Allah. Ikhtiar hakiki ikhtiar Allah, pilihan Allah. Allah yang memilih, Allah yang menentu, Allah yang menetap, Allah yang memutuskan segala-gala. Tapi kepada selain daripada Allah dibangsakan, disandarkan atas wajah, atas jalan kasbun dan ikhtiarun hanya pada zahir. Artinya dibangsakan, dibangsa ni disandarkan lah, bukan dibangsakan bangsa Melayu Cina, bukan ni. Dan dibangsakan kepada itu atas wajah kasab dan ikhtiar. Dibangsakan perbuatan, ini perbuatan kepada yang lain daripada Allah. Disandarkan perbuatan kepada selain daripada Allah. Hak ni malaikat buat, hak ni jin yang buat, hak ni manusia yang buat. Ni tu dipanggil yang disandar kepada yang lain daripada Allah. Yang lain ni termasuk malaikat. Malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang menurunkan rezeki, malaikat yang meniupkan roh, malaikat juga yang mencabut roh, malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan, malaikat yang akan bertanya di alam barzakh, malaikat yang jaga syurga, malaikat yang jaga neraka. Ni disandarkan, dibangsakan, disandarkan perbuatan kepada yang lain daripada Allah ni atas jalan usaha dan pilih. Pilih tu ikhtiar, usaha tu kasab, dan pilih lamha, pilih, pilah kita dah. Bukan kita pilih ni ejaan kita lah. Lam pilih. Lepas tu ni pilah apa Wala pilah pula jadi. Lepas tu nak baca warna tu, lam berbagi bawah boleh baca lah. Atas jalan, jalan tu terjemah pada wajah, usaha terjemah pada kasab, dan pilih tu terjemah pada ikhtiar. Kita memilih.
Kemudian kita pun berusaha berobat. Itu contoh. Maknanya dibangsakan perbuatan pada yang lain daripada Allah ni atas jalan usaha dan pilih jua. Yakni dengan iktibar. Iktibar ni kira. Dengan iktibar, dengan kira usahanya, usaha yang lain daripada Allah. Yang lain daripada Allah ni makhluk lah. Yang lain daripada Allah ni malaikat, jin, manusia, tu yang lain daripada Allah. Tu contohlah yang lain daripada Allah. Binatang pun semua tu yang lain daripada Allah. Tapi kita bicara bab pilih ni, kita hanya bicara bab hamba yang keluar daripadanya perbuatan yang bangsa pilihan sendiri. Hamba memilih, malaikat memilih, jin memilih, manusia memilih. Ada pun binatang dia tak ada akal, dia buat sahaja. Pada ni dia buat saja sebab dia tak ada akal. Tapi yang berlaku di malaikat pun adalah yang berlaku di binatang pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pergi pada hamba yang ada pilihan, iaitu malaikat, jin dan manusia. Dengan yakni dengan iktibar, dengan kira usahanya, usaha yang lain daripada Allah, makhluklah. Yang Allah itu makhluk. Yang iaitulah usahanya, usaha yang lain daripada Allah ni, makhluk ni. Bergantung kudrahnya, kudrah yang lain daripada Allah, yang baharu dengan barang yang diperbuat itu. Bergantung kudrah yang baharu dengan barang yang diperbuat itu, barang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gini. Jadi kita pergi kepada manusia lah. Mudah cerita pergi pada manusia. Tapi di sini bicara yang lain daripada Allah ni makhluk. Termasuk malaikat ke jin. Tapi kita sebut manusia senang. Jadi sekarang ni di kita Tuhan jadikan kudrah yang baharu. Dia panggil kudratun hadisah. Kudrah yang baharu. Adapun sifat kudrah Allah, kudratun qadimah. Kudrah yang sedia kala. Hak kita ni kudratun hadisah. Tak apalah kita panjang mak tu tak apa. Jangan dengki pula. Mak apa ustaz sebut? Kudratun qadimah. Panjang lepas tu kudratun hadisah. Nak sungguh. Nak sungguh. Buat panjang sikit. Orang apa ni? Lagu ada orang ni tak style buat panjang. Jangan duk mikir lah mentang-mentang ngaji tajwid. Tajwid hukum apa tu panjang itu lalu. Dia selalu gitu. Just style. Nak sungguh, nak sungguh. Jadi kudrah kita kudrah yang baharu. Sifat kudrah Allah, sifat kudrah yang qadimah, yang sedia kala. Yang mana kita sudah bicara dahulu, hak sifat yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala perkara yang baru. Sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Ada ni. Jadi bersalahan ni tak serupa lah. Bukan bersalahan ni berkelahi. Kita bersalahan ni balah tau. Bersalahan. Bersalahan mana apa? Tidak serupa. Tidak serupa macam mana? Pada sifat Allah bersifat dengan sifat kudrah. Hamba bersifat dengan sifat kudrah. Tak serupa. Kudrah Allah, kudrah yang sedia kala. Kudrah hamba, kudrah yang baharu. Kudrah Allah mengadakan segala-gala. Kudrah hamba tak bekas sama sekali. Itu beza dia. Itu makin tak serupa. Tapi sebutlah. Sekarang ni alhamdulillah ada upaya. Ada tenaga. Ataupun kita cakap teranung, ada rank. Itu kudrah tu. Ada rank. Bila ada rank, rok buat kerja. Tu rank dengan rok. Tu orang teranung lah. Rank satu, rok satu. Dah ni. Bukan rok semok belakang rumah tu, bukan. Tu rok tak nebah tu. Allah malah sungguhlah. Penuh rok belakang rumah. Mana apa tu? Semok. Rok tu mana semok? Ni rok ni. Apabila ada rank, maka rok buat kerja.
Hak ni kita ada geng. Tapi dak urut nak akak berat begini. Oh, ni bukan kerja orang ni. Contoh. Geng ada. Tapi kenapa dak urut nak akak? Oh, tak larat berat sangat tu. Jadi, dia panggil apa ni? Upaya. Ataupun tenaga. Ataupun geng. Kita pun cakap gitu. Maknanya kita ada kudrah. Kudrah sifat Allah. Kudrah sifat Allah tu kudrah yang sedia kala. Yang menjadikan segala-gala. Kudrah kita ni kudrah yang baharu. Yang tak bekas sama sekali. Tu panggil mukhalafat. Tidak serupa. Sebut tak ada masalah sebut. Kan sebut belakang sama. Allah bersifat dengan sifat wujud. Kita pun bersifat dengan sifat wujud. Wujud Allah wujud yang wajib, yang sedia kala. Wujud kita wujud yang harus, yang diadakan oleh Allah kemudian, yang akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala pula. Tak sama. Tapi sebut wujud tak ada masalah. Tapi mukhalafah tak sama. Ada ni. Dulu ada orang mengajar karut dulu kan. Asma Allah tu kan asma. Allah pemurah, Allah penyayang. Allah yang kaya. Ingat tu. Allah je pemurah penyayang. Yang kata pok mak pemurah. Yang kata ibu penyayang. Syirik akan Allah. Ni ada dulu ajar karut. Dia tanya kita. Lepas tu diisytiharkan sesak. Barulah senyap ajaran. Ajaran ni mana dia buat program dia? Program besar-besar di pejabat kerajaan. Program besar-besar di masjid yang besar-besar. Boleh masuk dalam radio mana. Ni. Bertahun-tahun dah. Ajaran yang karut ni dibawa. Bertahun-tahun dah. Kalau orang ada asas ilmu, sekali dengar, tahu lalu dah. Ni karut aja gini. Karut aja gini. Mana? Seseorang pemurah. Allah pemurah. Ibu penyayang. Syirik. Allah penyayang. Pak mak kaya. Syirik. Allah kaya. Allah. Sebut serupa pada nama tak ada salah tu. Tak ada salahnya. Seseorang pemurah bukan barang milik dia. Allah pemurah barang milik Allah. Ibu penyayang tak boleh nak masukkan ke syurga anak dia. Allah penyayang, Allah memasukkan ke syurga mereka yang beriman dan beramal soleh. Kata pak mak kaya pun bukan barang milik pak mak. Allah Ta'ala yang maha kaya ni Allah Ta'ala lepas daripada segala-gala. Sebut tak apa pemurah penyayang pun. Macam sebut kudrah mana? Allah bersifat kudrah. Kita hamba ada sifat kudrah. Ada sifat kudrah. Kudrah yang baharu, yang tidak menjadikan, yang tidak bekas sama sekali. Tapi kenapa disebut hamba berusaha? Sebab di hamba Tuhan letak kudrah. Maka disandarkan usaha kepada hamba. Hamba pula memilih. Kerana Allah jadikan di hamba ni otak yang berupaya untuk menilai dan memilih. Tak macam binatang. Jadi Allah jadikan otak di manusia dengan otak ni berupaya untuk menilai dan memilih. Maka pilihan disandarkan pada hamba, perbuatan usaha disandarkan pada hamba. Sebab apa? Sebab Allah letak dah upaya memikir di hamba, Allah letak dah upaya gerak diam di hamba. Sebab tu disandarkan pilihan dan perbuatan pada hamba, hamba yang akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat. Buat baik, alhamdulillah dapat balas baik. Buat buruk, akan dibalas dengan balas yang buruk. Kenapa? Sebab hamba yang memilih sendiri, hamba yang buat sendiri. Kenapa kata hamba memilih, hamba yang buat? Kerana Tuhan letak dah keupayaan di hamba untuk menilai, memilih dan untuk melakukan. Maka hamba akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat. Ini kita bicara zahir dia gini. Kita bicara zahir ginilah. Kena bicara seumpama ni. Tapi jangan lupa hak batin hakiki. Sekalian qada dan qadar, keesaan Allah pada perbuatan. Maknanya akal menilai memilih, itulah qada qadar, itulah perbuatan Allah.
Upaya untuk menggerak diam ni, itulah qada dan qada Allah. Itulah keesaan pada perbuatan. Itu batin hakiki. Jangan lupa tu. Tapi hak zahir tadi kena hura seumpama tu. Kena hura seumpama tu. Kan seseorang hamba diberi akal yang boleh mentamyizkan. Dipanggil akal yang boleh mentamyizkan. Akal yang boleh menilai. Akal yang boleh menilai. Ada seseorang hamba berakal, tapi IQ dia terlampau rendah. Dia tidak boleh nak. Tak boleh. Ni. Oh macam kita kata. Tapi ni tak sama dah. Macam OKU hot ni. Syndrome Down. Syndrome Down. Itu dah disebut dah. Syndrome Down ni ada yang taklah cerdik mana, tapi bolehlah. Ada yang begitulah. Begitu. Ada orang rokok sekali, dia rokok 2 kali baru sungguh. Orang sujud 2 kali, dia sujud 3 kali. Mana? Tak payah lawan. Ayah haji sujud sekali je, dia sujud 2 kali. Sujud 2 kali, rokok sujud. Orang lain tu rokok sekali, dia rokok 2 kali, dia sujud 3 kali. Semayang tak tinggal. IQ dia setara mana IQ dia? Orang mesti ajar ke dia. Bukan orang ajar ke dia, dia pun tampak orang lain ramai-ramai rokok sekali. Kenapa dia rokok 2 kali? Sebab dia rajin. Tak begitulah maksud kita tu, dia rajin. Jadi dia kenila-nila, buat 2 kali tu lagi bagus. Buat sekali pun boleh, tapi nak pahala banyak buat 2 kali rokok. Mungkinlah dia fikir gitu. Dan ni sungguh ni memang sembahyang tak tinggal. Kita nak letak mana IQ dia tu rendah, tidak boleh menilai. Maka kalau IQ dia rendah sungguh, maka tak ada hukum syarak atas dia. Disandarkan hukum syarak ni, disandarkan hukum syarak ni apabila akal boleh mentamyizkan, akal boleh membezakan, akal boleh mentamyizkan. Boleh disandarkan hukum syarak kepada seseorang. Baru dipanggil orang ni orang mukallaf. Akal dia boleh tamyiz, boleh membezakan. Ini kita cerita memang seumpama ini bicara syariah. Dia mukallaf kerana akal dia boleh tamyiz, boleh membezakan mana baik, mana buruk. Ni. Barulah dia letakkan hukum. Mana kita bicara syariat zahirnya begitu. Tapi jangan lupa kepada batin hakiki. Kesemua tu qada dan qadar. Keesaan Allah pada perbuatan. Aqaidul iman yang 41 tu. 20 sifat yang wajib bagi Allah. 20 sifat yang wajib bagi Allah ni termasuk wahdaniyah, qudrah, iradah. Ini yang hakikinya. Semua yang berlaku tu datang dari qadar dan qada Allah, qudrah, iradah. Keesaan Allah pada perbuatan. Tapi bicara zahirnya begitulah. Bicara zahirnya begitu. Maknanya akal yang boleh memilih. Kemudian seseorang yang berusaha sendiri. Akal yang memilih sendiri dan melakukan usaha sendiri. Disandarkan kepada selain daripada Allah, hamba atas jalan ikhtiar dan usaha. Yang hakikinya itu usaha balik kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala, balik kepada keesaan Allah pada perbuatan, keesaan Allah pada perbuatan. Tapi hak zahirnya dari segi syariah kita bercerita seumpama tu. Bukan kita wajib berpegang di akidah, hamba ada ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang. Ini kita ahli sunnah jemaah, walaupun pada hakikinya itu usaha hamba tetap qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usaha ni yang bergantung kudrah yang baharu. Ini kudrah yang baharu. Kudrah hamba yang baharu. Dan iktibar memilih yang lain daripada Allah. Yang ni hamba lah, kita letak manusia pun tak apa. Dengan iktibar memilih hamba,
pada zahir. Akan mengerjakan dia akan perbuatan. Memilih pada zahir. Memang kita memilih pada zahirnya. Kita memilih pada zahir ni pula. Kita memilih sebebas-bebasnya. Ya, kita memilih sebebas-bebasnya. Nak gerak, nak diam, nak buat itu, nak buat ini. Duduk di rumah, pilih apa? Pilih nak memasak sebebas-bebasnya. Memasak apa? Sebebas-bebasnya pada zahir. Bukan kata duduk dapur nak buat masakan lain. Allah tangan dia pegang benda lain. Contohnya, tu kena masak atu dah tu tau. Masak benda panggil. Dah. Kaki tangan nak ke lain. Nak ke lain. Hati nak buat perkara lain. Kaki tangan pergi buat perkara lain. Tu kata masak atu. Maknanya sebebas-bebasnya. Tak ada terikat apa-apa. Tak ada ditolak, tak ada ditarik, tak ada dipukau, tak ada kontrol, tak ada. Sebebas-bebasnya memilih pada zahir. Ini pada zahir. Dengan iktibar memilihnya, memilih hamba pada zahir. Akan mengerjakan dia. Pada zahir. Lepas ni saya sentiasa ulang ni. Hamba bebas memilih ataupun terikat dengan qadar dan qada. Jawapannya mudah sahaja. Hamba bebas memilih pada zahir. Tapi apa yang hamba pilih, itulah qadar dan qada. Hamba bebas memilih ataupun ditentukan oleh Allah. Hamba bebas memilih pada zahir. Pada hakikinya, apa yang hamba pilih sebebas-bebasnya, itulah qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah je. Tapi pada zahirnya, memilih pada zahir. Dan menafikan perbuatan daripada yang lain daripada Allah itu. Dan menafikan perbuatan daripada yang lain daripada Allah itu. Ni kita di sunnah ni. Menafikan perbuatan hamba. Bukan perbuatan hamba. Menolak perkataan. Perkataan ni mana pegangan. Perkataan ni pegangan Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Kita ahli sunnah menafikan perbuatan daripada yang lain daripada Allah. Tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah. Dinafikan. Ditolak perbuatan yang lain daripada Allah. Tak ada sama sekali. Ini akidah kita ahli sunnah. Kita menafikan perbuatan daripada yang lain daripada Allah ni, menolak perkataan ataupun pegangan Mu'tazilah Qadariyah. Mana Mu'tazilah Qadariyah? Bahawasanya hamba itu, hamba menjadikan, hamba ni malaikat, jin, syaitan, manusia, bahawasanya hamba itu menjadikan segala perbuatan dirinya yang ikhtiari. Ni hamba yang menjadikan hamba yang bekal. Mana perbuatan hamba yang ikhtiari? Seperti makan dan berjalan. Ni mana hamba sendiri yang menjadikan perbuatan makan, perbuatan berjalan tu, bukan lagi perbuatan Allah. Ini Mu'tazilah. Ahli sunnah tak? Ahli sunnah menafikan, menolak, tidak ada perbuatan melainkan hanya perbuatan Allah. Selain Allah tidak ada perbuatan, hanya perbuatan Allah ni yang dipanggil mengesakan Allah pada perbuatan. Apa makna mengesakan Allah pada perbuatan? Berpegang hanya Allah yang perbuat segala-gala perkara. Selain daripada Allah, makhluk langsung tidak ada perbuatan. Bergerak diam, itulah perbuatan Allah. Selain daripada Allah tidak ada perbuatan. Walaupun selain daripada Allah tu para-para anbiya sekalipun, walaupun selain daripada Allah tu para-para malaikat sekalipun, tidak ada perbuatan. Apa yang berlaku pada nabi-nabi, itulah perbuatan Allah. Apa yang berlaku pada malaikat, itulah perbuatan Allah. Menurunkan rezeki, perbuatan Allah. Menurunkan hujan, perbuatan Allah.
Meniupkan roh, perbuatan Allah. Mencabut roh, perbuatan Allah. Catat kebaikan, kejahatan, perbuatan Allah. Tercatat di Lauh Mahfuz, perbuatan Allah, bukan perbuatan qalam. Tercatat di semak malaikah, perbuatan Allah, bukan perbuatan malaikat. Ada ni. Itu di makna mengesakan Allah pada perbuatan. Hak mengesakan Allah pada perbuatan, menafikan perbuatan yang lain daripada perbuatan Allah ni, hak ni nak tolak Mu'tazilah Qadariyah yang menyatakan hamba yang menjadikan sendiri, malaikat menjadikan sendiri, jin menjadikan sendiri, manusia menjadikan sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak pada hamba. Tuhan letak dah kudrah, maka dengan kudrah itulah hamba yang menjadikan perbuatan hamba sendiri. Hak ni kam muttasil pada perbuatan. Ini akan muttasil pada perbuatan ni. Perbuatan Allah letak kudrah pada hamba. Itu perbuatan Allah. Pada zahirnya, kalau kita manusia ni makan. Makan, jadi sihat, bertenaga. Itu pada zahir. Tapi yang menjadikan kudrah, yang menjadikan bertenaga adalah perbuatan Allah. Lepas Allah jadikan kudrah di hamba. Hamba manusia makhluk. Kudrah di hamba makhluk. Tiba-tiba kudrah makhluk di hamba ni yang menjadikan perbuatan hamba sendiri, yang menggerakkan dia hamba pada makan, pada berjalan, yang menjadikan perbuatan hamba adalah hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Ini kan muttasil pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf ulama pegangan seumpama ni kafir ataupun dosa besar lagi bid'ah. Ada ni. Dan pada menyabitkan usaha bagi hamba, itu menolak perkataan, mana pegangan Jabariyah ataupun Jabariyah, bahawa tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali pada zahir dan batin. Tadi menafikan perbuatan hamba. Perbuatan yang lain daripada Allah ni perbuatan hamba lah, kita pendek. Menafikan perbuatan hamba. Sekarang ni pula menyabitkan, menetapkan usaha bagi hamba. Mana ada pula perbuatan hamba. Ada ni. Jadi kita ayat itu dia tafannun fil ibarah. Ayat yang bertukar-tukar. Ayat yang bertukar-tukar. Sekarang ni menolak perbuatan hamba. Sebab apa? Sebab menafikan perbuatan hamba, sebab nak menolak Mu'tazilah Qadariyah yang menyatakan itu perbuatan hamba sendiri dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Kemudian menyabitkan pula usaha perbuatan bagi hamba, kerana nak menolak pula Jabariyah yang mana tiada bagi hamba usaha sekali-kali pada zahir dan batin. Jadi kita ni pertamanya kita menafikan perbuatan hamba kerana nak tolak Qadariyah. Sekarang ni kita menyabit, menetapkan perbuatan bagi hamba kerana nak menolak Jabariyah. Hak mana sebenarnya ni? Yang pertama, kita menafikan perbuatan hamba. Hamba tak ada perbuatan. Hak Tuhan belaka. Kerana nak tolak Mu'tazilah Qadariyah. Yang kedua ni pula menyabitkan usaha perbuatan bagi hamba kerana nak tolak Jabariyah. Tak di sunnah ni menafikan perbuatan hamba ke menyabitkan perbuatan hamba? Orang kita ni berulang kali ni biar kemah molek lah. Biar kemah molek. Sekarang ahli sunnah mengesakan Allah pada perbuatan, menafikan perbuatan hamba. Hamba tak ada perbuatan. Sebab nak tolak Mu'tazilah Qadariyah yang berpegang hamba ada perbuatan sendiri, sebab Tuhan letak dah kudrah pada diri hamba. Kemudian yang kedua pula menyabitkan, menetapkan bahawa hamba ada usaha, ada perbuatan.
Kerana nak tolak pula Mu'tazilah Jabariyah. Lepas tu kita ahli sunnah ni menafikan perbuatan hamba ke menyabitkan perbuatan hamba. Menafikan perbuatan hamba pada hakiki, menyabitkan perbuatan hamba pada zahir. Itu je. Gitu je. Sebab Mu'tazilah Qadariyah ni perbuatan hamba pada zahir dan pada batin. Dia gitu. Jabariyah ni pula tiada perbuatan hamba pada zahir pada batin. Kita ahli sunnah, hamba ada perbuatan pada zahir, tapi pada batin hakiki semuanya perbuatan Allah. Ni kita. Jadi yang mana pertama tu menafikan perbuatan hamba pada batin sahaja. Hak zahir memang perbuatan hamba. Tapi Mu'tazilah Qadariyah ni perbuatan hamba zahir dan batin. Tolak tu lah. Adapun pada zahir, ahli sunnah wajib berpegang hamba ada usaha. Jadi macam Qadariyah. Qadariyah ni hamba ada usaha zahir dan batin. Jadi ahli sunnah menolak perbuatan hamba pada batin. Menyabit, menetapkan perbuatan bagi hamba pada zahir. Ada. Itu dia ulang zahir batin tu. Hak zahir majazi, hak batin hakiki. Ada ulang-ulang. Jadi ahli sunnah duduk tengah. Duduk tengah tu nak kena parking molek. Kena parking molek. Masa teh tu parking molek. Masa teh parking molek. Siapa tempat parking sungguh gesek kita orang ni. Yelah masa teh tu parking luluh boleh lesen. Berapa? Parking comel. Masa teh dengan JPJ itulah. Masuk parking sungguh. Masuk parking sungguh. Yelah, ada orang dia salah parking. Dia parking ke salah parking ke, masuk dalam selit di tengah-tengah pokok. Ada pokok lagi, ada tiang besi lagi. Lepas tu undur gustang. Kereta kau keping. Tak ada seorang tolong. Saya nak balik dah. Tu U-turn dah. Ni pakai pun orang noh kereta ni pakai duduk situ dah mocik ni. Saya pergilah tanya. Dia tak boleh nak keluar dah. Kiri kanan kereta tu memang kemik dah. Tak boleh tahu nak buat dah. Yang jadi masuk situ tu kenapa wallahualam. Kita fikir kok tak mungkin masuk situ. Tapi kenapa masuk situ? Lepas masuk situ tak boleh nak keluar. Boleh keluar kalau pandai parking lah, ni steering ni pandai parking boleh keluar. Dok, tapi ni ada yang marah perempuan. Jangan marah. Dia ke depan ke belakang. Dia tak pandai boleh steering. Akhirnya ulang kat tula je. Tak lagi ke mana tu ulang kat tula. Tapi ni tak berlanggar ni, tak ada benda. Tapi nak keluar tak boleh. Sebab apa? Dia pergi ke depan, diundur. Steering sama je. Dia steering sama. Tapi kau cuba tanya, ada lesen ke tak? Ada lesen. Mana apa ada lesen tu? Teh parking JPJ luluh dah tu. Dah kenapa jadi ulang tempat sama tu? Lepas tu bila nak balik duduk situ. Bila nak balik. Orang puang ni dia terpaksa. Kan ni nak belajar. Ada orang dia ada lesen masa muda-muda. Tapi lesen saja, dia tak pernah bawa. Suami tak pernah beri bawa kereta. Lesen ada. Suami tak pernah beri. Lesen tu akhirnya tak sambung. Apa habis terus ke? Tua ni belajar pula. Sebab apa? Nak mari belajar je. Nak mari kelas. Dia nak mari kelas je. Suami dia suruh dia belajar. Sebab suami dia kata sekarang ni boleh mari berdua. Suami dia masih lagi bertenaga. Tapi suami dia tak pun nak sihat. Jadi disuruh isteri dia belajar. Mana sampai masa dia tak boleh nak mari belajar, isteri dia boleh mari belajar. Mana? Ada seumpama tu. Memang bukan nak sebenarnya. Terpaksa. Kenapa? Kerana nak belajar. Sebab tu jangan marah lah kalau ada parking-parking hok
letak tak kena empat jangan duk marah lah. Adalah. Ha. Parking dua, ibu dia suti je. Allah, ambil tengah. Tak apalah. Tak apa. Ha. Sebab tu ada orang perempuan dia mari awal sebab dia payah dan banyak-banyak kereta ni dia jadi payah. Tapi nak ceritanya lesen ada teh lulu. Tapi kenapa parking tak pandai? Sebab apa? Tak mahir. Tak mahir. Kita belajar ni macam okey dah. Macam okey dah. Tapi kita letak akidah sunnah ni betul ke tak ni? Masa dengar tu, ya dah nampak macam lulu. Tapi mahir ke tak? Tak sungguh. Oh, kalau tak ada, mungkin orang tak perasan. Orang tak perasan jadi makcik tu dia sudah tak nak buat dah. Dah sebelah tu ada pasu bunga, sebelah tu ada batang tiang hok kat tiang elektrik ke tiang telefon tak tahulah. Jadi banyak benda dah. Memang kiri kanan tu memang penuh dah kereta tu. Tapi tak boleh keluar juga. Jadi ada dua orang. Lepas tu mari ada seorang tolong ajar steering apa semua. Lepas tu saya pun alih sikit pokok tu. Mana lega nak keluar. Kalau tidak balik. Orang lain tak perasan. Tak perasan. Pakai balik gitu. Makan apa? Tak mahir lah. Pandai. Tapi tak mahir. Ni kita macam pandai dah. Ni pandai dah. Ni pandai dah. Pandai. Ni ahli sunnah. Tapi betul tak kita letak? Sebab yang mudahnya wajib berpegang hamba ada perbuatan. Hak perbuatan hamba sungguh lah. Dah kalau nak berpegang hamba ada perbuatan hamba hakiki lah barulah berpegang. Dah bukan perbuatan hamba hakiki. Dah pegang apa? Jadi pada ahli sunnah. Tak ada perbuatan hamba. Dah kata tak ada perbuatan hamba, Tuhan belaka lah. Jabariyah. Lepas tu lagi mudah. Dia mudah nak telajak pada Qadariyah dan terundur pada Jabariyah. Nak letak ahli sunnah ni. Wajib berpegang ada perbuatan pada zahir. Pada batin hakiki tidak ada perbuatan macam Jabariyah. Pada zahirnya ada perbuatan macam Qadariyah. Tapi tidak sepenuhnya Qadariyah. Sebab Qadariyah hamba ada perbuatan zahir dan batin. Kita ahli sunnah hamba ada perbuatan pada zahir, pada batin balik pada Jabariyah. Hak Tuhan belaka. Jabariyah pula ni menafikan perbuatan hamba zahir dan batin. Ni hak Jabariyah. Menolak perkataan ini pegangan Jabariyah bahawa tiada bagi hamba itu usaha sekali-kali pada zahir dan pada batin. Pada batin betul. Pada zahir salah lah. Kalau hamba tak ada perbuatan pada zahir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, letak di mana? Jadi pada zahir hamba ada pilihan dan perbuatan. Pada batin hakiki ini alhamdulillahi rabbil alamin. Hak Tuhan belaka. Ini kita ahli sunnah. Hak zahirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak batin hakikinya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kita. Jadi apabila Qadariyah berpegang perbuatan hamba mutlak zahir dan batin bercanggah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jabariyah pula berpegang hamba langsung tidak ada ikhtiar usaha zahir dan batin, tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nak letak di mana? Ini hak Fatihah lah. Ayat-ayat Quran yang lain dia merangkumi makna suratul Fatihah yang 7 ayat, yang ada 7 dasar utama dalam Al-Quran. Fatihah ni 7 ayat. Dalam Fatihah ada 7 dasar utama satu Al-Quran. Sebab itulah Fatihah dipanggil Ummul Quran, Ummul Kitab, ibu induk. Yang ada dalam surah lain itu adalah anak-anak kepada suratul Fatihah. Mana Ummul Quran, mana Ummul Kitab? Fatihah lah, induk dia. Dalam induk Fatihah ni ada 7 dasar utama agama. Ketujuh dasar ni akan merangkumi dalam satu Al-Quran. Lebihnya kita kata baca Qul Huwallah sekali, 3 kali seumpama baca satu Al-Quran.
Tapi Nabi kata dah, tidak ada satu surah pun yang boleh menyamai kelebihan suratul Fatihah. Walaupun surah Qul Huwallah, walaupun surah Qulya, walaupun surah Yasin, tidak ada yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Cuma kita kurang cerita dah. Cerita kelebihan baca Qul Huwallah 1/3 Quran, baca Qulya 1/4 Al-Quran, baca Yasin jantung Al-Quran. Dapat Fatihah. Tidak ada satu surah yang menyamai, Nabi kata, kelebihan suratul Fatihah. Tidak ada. Surah yang paling lebih sekali suratul Fatihah. Sebab itulah dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Jadi hak kita ambil dalam suratul Fatihah ni, dalam ayat-ayat yang lain pun banyaklah yang menyandarkan perbuatan semata-mata kerana Allah, menyandarkan perbuatan kepada selain daripada Allah. Sama je lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manapun Allah menyandarkan pengambilan diri tu kami, bukan Allah. Kami yang menyembah Allah. Mana Allah menyandarkan penyembahan tu kami yang pilih, kami yang buat. Tapi hak permulaan tu alhamdulillahi rabbil alamin. Mati pula molek situ. Ambillah ayat-ayat yang lain pun sama sajalah. Nak letak ni. Jadi yang pertama menafikan perbuatan hamba, tolak Mu'tazilah Qadariyah. Menyabitkan perbuatan bagi hamba, tolak Mu'tazilah Jabariyah. Menafikan perbuatan hamba zahir dan batin, macam Mu'tazilah Qadariyah. Menyabitkan usaha bagi hamba ni nak tolak Jabariyah yang menafikan perbuatan hamba zahir dan batin. Kita menafikan tak ada perbuatan hamba macam Qadariyah, hak zahir batin. Hamba ada perbuatan pada zahir, pada batin hakiki, kesemuanya adalah perbuatan Allah. Kan? Kita bakal minggu ning ni, minggu ni kira habislah bicara hak berkait dengan sifat Allah ni pada sekitar wali ni, tak habis lagi ni otak kaki ni. Pukul 10 lebih. Tong jalan dah dah. Tong tu lah. Tong jalan, tong duit tu. Dia sepatut kena berehat sekejap, minum air, makan kuih dulu. Makan kuih dulu. Dan dia tak ada fikir-fikir panjang. Dia ambil setakat tu je. Hak zahir, hak batin. Hak zahir. Kenapa kita pegang zahir ada pilihan dan perbuatan? Tu Quran sandar. Lepas tu batin hakiki, hak Tuhan belaka. Tu rukun iman hak tu. Tu rukun iman tu tahu. Mana rukun iman? Sekalian qada. Mana tauhid? Wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan. Itu hak hakiki dia. Sebab tu kalau betul-betul faham rukun iman yang ke-6 sekalian qada dan qada, sama sekali tidak akan terlajak kepada Qadariyah. Tidak akan terlajak. Tapi sekarang ni hak banyaknya Qadariyah. Yang nak jaganya hak rukun yang ke-6 ni takut terundur kepada akidah Jabariyah. Memang hakikinya Jabariyah. Apabila sekalian qada dan qada, tak ada hamba. Memang hakikinya tak ada lah sebab sekalian qada. Takut tunduk pada akidah Jabariyah yang hakikinya memang Jabariyah. Tapi kenapa salah? Ayat Quran tu lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan yang memang tak ada. Memang tak ada. Tak ada berpegang. Ada. Dah Quran sandar di hamba. Hati dia payah tu. Kalau berpegang tak ada hamba, sekalian qada dan qada, Jabariyah senang. Tuhan belaka. Bercanggah dengan ayat Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan.
Apabila berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, hak hamba mutlak sungguh-sungguh. Itu qadariyah pula jadi bercanggah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tu kata nak kena parking tu. Faham mula-mula parking tu biar mahim molek. Biar mahim molek lah. Gesek ni hola ni bab akidah. Gesek bab akidah pun orang lah. Dah macam gesek kereta orang tu lah. Marah dia orang kereta baru-baru. Kawan tu kereta baru lagi. Menangis kawan tu. Orang gesek kereta dia. Orang langgar kereta dia. Tuan kereta tu puan kau. Orang gesek tu puan kau. Lepas dia keluar tu, langgar kereta orang pula. Oh ni langgar dah kereta orang. Dia bunyi mulut dia. Kata apa pula bunyi? Tak sudah bunyi sudah lah. Tadi. Tak bukan. Mana dia gesek kereta orang. Allah orang kereta baru ni kan. Keluar mati orang budak puan. Dah sayang kereta baru ni. Ni. Gesek tu kalau kita nak jual balik tu, hilang dah 10,000 tu kali tengok. Nila. Hilang dah nila. Tak gesek dah gitu. Hilang nila. Lepas tu keluar. Allah langgar kereta orang pula. Hari tu langgar dah dia kata. Oh dia cerita modal. Dia cerita modal. Jangan cerita modal tu. Allah lah. Gitu lah. Kenapa tu? Tak mahir. Boleh jadi salah. Sebab tak mahir. Pandai ke tak? Pandai. Ada lesen. Boleh pergi kata riti. Tapi kalau selik-selik sikit, jadi panik lalu dah. Ini sama ni. Kita macam pandai. Tapi apabila mari hak pelik-pelik tu, kita jadi panik dah. Hak mana ni? Jadi susah hang dah kita. Duduk belajar kitab. Lah pandai. Tapi jangan ada mari apa-apa lah. Jangan mari apa-apa. Barulah boleh. Kalau ada sakak sikit, mulalah. Susah sekali. Kita dalam bab ni bukan kata nak mahir. Biar siapa boleh hajar anak bini, anak cucu kita. Bukan hanya mahir qada kita. Mana mahir? Mana kita boleh beza sungguh. Ni qadariyah ni. Ni jabariyah ni. Biar sahih sungguh. Jaga molek-molek. Tapi biar boleh hurah pula. Apa? Akidah Ahlussunnah, alhamdulillahirabbil alamin. Tertolak qadariyah. Akidah Ahlussunnah Jemaah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tertolak jabariyah. Ayat lain banyaklah ayat lain menjadi dalilnya nak tolak qadar, nak tolak jabariyah ni. Tapi waktu sudahlah, Fatihah kita sudahlah. Tambahan pula sekarang ni, selain daripada Quran dibicarakan, timbul pembicaraan pun kadang-kadang tak lari daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Ni saya pernah sebut ni. Pembicaraannya qadariyah, jabariyah, tajuk. Ahlussunnah, qadariyah, jabariyah. Yang Ahlussunnah sebenar digeletak jabariyah. Yang qadariyah itu dikata Ahlussunnah wal Jamaah. Digi kok tu. Hak qadariyahnya, hak kafir ijma' ulama tak ada kena-mengena dengan perbuatan Allah. Qadariyah tu dia kata Ahlussunnah. Dia tak kata qadariyah, dia kata Ahlussunnah. Hak Ahlussunnah hak Tuhan belaka hakiki ni dah ada atau jabariyah. Ditolak jabariyah dulu. Malah kita ni memang hakiki jabariyah, tapi kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir, bukan pada batin. Zahir sahaja. Tapi hak Ahlussunnah ni dikatakan jabariyah, hak qadariyah tu dikatakan Ahlussunnah. Hak qadariyah tu hak tak ada kena-mengena dengan perbuatan Allah. Hamba semata-mata menjadikan perbuatan hamba. Hamba semata-mata menjadikan perbuatan hamba yang langsung tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan letak di tubuh hamba. Itu bukan Mu'tazilah qadariyah. Itu kam munfasil pada perbuatan hak kafir ijma' ulama. Kam muttasil ni hamba bekah, tetapi dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Hak kam munfasil hamba bekah sendiri-sendiri dengan keupayaan hamba yang bukan Tuhan jadikan pada hamba. Itu hak munfasil. Munfasil kenapa ni? Berasing-asing. Perbuatan Allah buat siang, buat malam, lahirkan manusia, matikan manusia.
Yang berlaku di hamba ni tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Jadi gerak dia hamba ni langsung tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Ini kan munfasil. Ini kapit ijma' ulama. Ini bukan qadariyah. Qadariyah memang hamba yang menjadikan perbuatan hamba, tetapi dengan kudrah yang Tuhan letak di tubuh hamba. Itu Mu'tazilah qadariyah. Qadar ni kudrah. Apa dia qadar kudrah? Ni Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah yang baharu, kudrah tu pula yang menjadikan yang bekas. Itu dia bagi Mu'tazilah qadariyah. Ni dak ni. Hamba semata-mata menjadikan, tak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinama Mu'tazilah qadariyah. Itu kan munfasil pada perbuatan yang kapi ijma' ulama. Ini selok agama dah ni. Yang membicarakan ni sudah lulusan tauhid dah ni. Pengajiannya lulusan tauhid dah. Bicara ahli sunnah qadariyah jabariyah. Jadi ahli sunnah yang sebenar dikatakan jabariyah. Hak qadariyah yang sesat dikatakan ahli sunnah. Hak kafir ijma' ulama dikatakan qadariyah. Ni jauh sangat lagi. Sebab itulah berulang kali kita kena mati molek dah sekalian qadar dan qadha. Lepas tu saya ulang dalam kitab Minhaj tu. Dalam kitab Minhaj terdetik di hati pun qadar qadha. Pilih hati qadar qadha lah. Dan kitab Minhaj ni berkelip mata memandang pun qadar qadha. Usaha apa? Qadar qadha lah. Waktu saya ulang di Masjid Abidin tu ada radio dahulu ada radio. Setahun orang kata setahun apa bulan tak tahulah. Duk baca ayat yang sama. Lepas tu baca waktu saya pun hura, baca tu saya pun hura. Saya ulang. Terdetik di hati qada dan qada, berkelip mata memandang qada dan qada. Dahulu dia ada radio lah hak malam kami tu. Radio malam kami. Sekarang ni saya masih ada jumpa dengan orang. Dia masa lagi tanya saya, Ustaz kenapa malam kami tak ada radio, dia kata. Orang-orang saya jumpa ni orang-orang yang kopiah, tak ada atas kepala, pakai baju t-shirt je, tapi dia minat. Dia minat. Sekali saya jumpa, mari tu pakai baju ada tulisan melancong kan. Kalau pergi Langkawi ada baju Langkawi, ada tak ada salah tu gambar. Kalau pergi Melaka ada gambar Melaka, tulis. Adalah kalau pergi Melaka kan, kita pergi beli barang-barang baju tu adalah pakai t-shirt gitu je, bukan gambar salah, bukan gambar digi melancong mana-mana tempat, pakai je t-shirt gitu je, piah ada. Tapi dia dengar, biasa dengar audio, dia kata dia mari ni kadang-kadang tanya dia orang ni nak mari belajar, faham-faham lah orang sibuk. Kenapa tak ada? Dia kata malah kami tak ada. Saya hari tu banyak minggu duk tunggu. Mana ulang hak lain Melaka ni mana? Memang tak ada lah. Banyak bulan dah tak ada. Kenapa tak ada? Tak ada peruntukan. Kenapa tak ada peruntukan? Tak ada duit kerajaan. Untuk live hak radio tak ada peruntukan. Untuk galak banyak peruntukan. Untuk radio bab agama tak ada peruntukan. Gitu daripada wayak lebih-lebih kan orang marah pula. Gitu je. Bukan hak penceramah itu bawah maidan. Hak saya bawah maidan. Kemudian isunya hak DJ dengan apa juru teknik. Dia ada tiap-tiap malam ada 2 orang. DJ seorang, juru teknik seorang. Juru teknik seorang. 3 malam saja RTM bayar. 3 malam saja RTM bayar. Hak 3 malam lagi ni kerajaan negeri yang bayar. Hak kerajaan negeri ni tak ada peruntukan. Gitu je nak ceritanya. Saya bunyi lama dah tapi tak ada perkembangan apa pun. Tak ada perkembangan apa pun. Senyap gitu je. Yang ada 3 malam, yang dihentikan 3 malam. 3 malam hak ada lagi tu sebab tu hak RTM sendiri yang akan bayar allowance kepada DJ dan juru teknik. Hak 3 malam lagi ni, malam Selasa, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis. 3 malam ni, ni hak bahagian hak kerajaan tak ada duit. Dia timbul isu untuk potong allowance kepada
DJ dan juruteknik. Nak potong elang. Hot 3 jam setengah nak jadi 3 jam ke, adalah dia punya kelas dengan RTM tu. RTM aja penuh untuk 3 malam malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin. Hak penceramah ni atau tak ngena kerja itu dengan bawah Maidan. Dia gitu. Boleh kayak gitu jelah. Lepas tu kalau ada orang yang ada hubungan dengan hak atasan tu, tanyalah mereka. Saya timbul dahulunya. Saya timbul dahulu. Ada dah orang cuba nak usul cari masalah, tapi sampai sekarang senyap. Ada ni. Jadi untuk 3 malam tak ada live untuk Masjid Abidin. Live Masjid Abidin ni sudah belas tahun. Sebelum saya dipanggil berceramah di Masjid Abidin tu, lama dah ya radio live kan 6 malam. Selain malam Jumaat je tak ada. Tapi 3 malam dihentikan. Gitu je lah. Tapi benda gini ni orang tak peduli pun, orang kata pula kaginya. Gitu je. Tapi memang sampai sekarang orang masih lagi tanya. Ni saya jumpa di Masjid Ustaz Ahmad, masih lagi tanya, Ustaz, kenapa dia kata saya ikut petang pagi Jumaat, dia kata petang Isnin, lepas tu malam Khamis itu dia kata, kenapa tak ada? Gitu je lah kata. Ada isu peruntukan kata. Wallahualam lah. Yang mana dia punya, sebab dia banyak lapis kan. Hak ni bawah ni, bawah ni, bawah ni, bawah ni. Hak atas tak tahulah macam mana, hak tengah, hak bawah ni macam mana. Dia banyak lapis. Tapi sepatutnya perkara ni tak berlaku. Sebab bendanya diketahui oleh orang ramai. Kena ambil tindakan segeralah. Ini kuliah agama. Orang yang mengikuti radio ni ramai. Gitu je lah. Kita balik semula kita habis dan habis hari ni kan. Dan habis. Dan i'tiqad yang sebenar. Ni. I'tiqad yang sebenar itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tapi Qadariyah dikata dia sebenar juga. Jabariyah dikata dia sebenar juga. Ada ni. Ada orang tanya, Ustaz, siapa yang letak Qadariyah tu? Siapa yang letak nama Jabariyah? Mereka tak letak, mereka ahli sunnah. Sama juga sekarang, letak ajaran sesat. Siapa yang letak nama ajaran sesat? Adakah mereka? Kamilah ajaran sesat, ikutlah kami. Ada begitu? Tak ada. Pihak kerajaan lah, apabila dia periksa, ini ajaran sesat. Mereka ajaran sesat ni, kamilah ajaran sebenar. Hak dia di masjid tu lah, ajaran tak betul dia kata. Ajaran kulit. Tak ada isi dia kata. Hak ajaran di masjid sekarang ni, hak kulit, tak ada isi. Hak dia tu ajaran isi. Jawab tugas saya, isi neraka dia kata. Isi neraka. Oh, tak nak isi tak ada kulit. Lepas tu nak ambil mana isi kalau kulit tak ada? Ada buah durian je pokok. Kulit tak ada. Dah tubik pokok tu kuning je. Isi je. Kulit tak ada. Dah isi. Jadi puak ni kata dialah hak akidah yang sebenar. Bukan Qadariyah kata kami sesat, Jabariyah kata kami sesat, tidak. Mereka kata mereka yang sebenar. Dan i'tiqad yang sebenar itu i'tiqad ahli sunnah, bahawasanya tiada bekas oleh hamba pada sesuatu sekali-kali, dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua. Seperti yang lagi akan datang disebutkan dalam risalah ini. Hak kita bicara sekarang. Yang lagi akan datang ni di muka surat 12 yang dalam surat 13. Hak yang lagi akan datang bicaranya. Mana ahli sunnahnya? Tiada bekas oleh hamba. Tiada bekas, tiada menjadikan. Tapi bekas oleh hamba pada sesuatu sekali-kali. Tak ada. Bekas pada gerak diam. Tidak ada. Dan hanya sesungguhnya ada bagi hamba itu usaha dan pilihan pada zahir jua. Gitu je. Adapun Qadariyah, pilihan perbuatan hamba zahir dan batin. Jabariyah
hamba tidak ada pilihan dan perbuatan zahir dan batin. Kita ahli sunnah, hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir, tidak ada pada batin. Ni kita ahli sunnah. Ada ni. Faham tak situ? Hak zahir kita ada pilihan dan perbuatan. Hak batin hakiki balik kepada qada dan qada, balik kepada keesaan Allah pada perbuatan. Waktu dikata zahir qadariyah, batin jabariyah. Zahir qadariyah, batin jabariyah betul. Zahir jabariyah kena cermat. Kena cermat macam mana? Zahir jabariyah ni bukan jabariyah sepenuhnya. Sebab jabariyah berpegang pilihan perbuatan hamba zahir dan batin. Kita ambil zahir je. Tapi dari segi batin bukan kata usaha tak bekah. Diri ikhtiar, diri usaha tu pun pada batin hakiki tidak ada hak hamba. Qada dan qada, keesaan Allah pada perbuatan. Ada. Qadarah jabariyah sekarang. Qadariyah terutama sekali. Hak paling banyaknya qadariyah. Jabariyah pula mari daripada salah pengajian. Mari daripada salah pengajian terundur kepada jabariyah. Hak timur mu Tuhan, dia belajar kitab-kitab hakikah, syariat pegangan tak lulu. Syariat pegangan tak lulu, dia ngaji kitab hakikah. Akhirnya tak ada pilihan hamba. Dalam kitab-kitab hikam tu, menceritakan maqam hakiki. Apabila maqam hakiki ni tidak ada bagi hamba sekali-kali. Memang hakikinya gitu. Tetapi mereka duduk maqam hakiki. Kita hanya cerita batin hakikinya hamba tak ada apa-apa. Tapi kita wajib berpegang pada zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan. Adapun dah kita hikam, kita dulu napi, bukan cerita bab pegangan kita ni. Cerita mereka yang sampai maqam tu. Ni ada orang dia tak faham. Orang ngajar tauhid akan sebut batin hakiki. Orang ngajar tauhid akan sebut batin hakiki. Sebut tapi bukan sampai maqam hakiki. Tanya sebut saja. Pada batin hakiki hamba tidak ada apa-apa peranan. Pada zahir wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Adapun dah kita hikam contohnya menceritakan orang sampai maqam. Maqam ahlil haq dia panggil. Al-haq yang ada di bahasa mereka hanya af'alullah. Pilihan dia, usaha dia pun tak ada pada basirah mereka. Berarti pada basirah mereka pilihan dan perbuatan dia tak ada. Pada ni. Maka wajib berpegang ini hak zahir, hak syariat. Lepas tu mereka tolak syariat, tidak. Tapi Allah telah lenyapkan basirah. Pilihan diri tidak ada, perbuatan diri tidak ada, diri pun tidak ada. Jadi mereka sampai maqam fana, sampai maqam alil haq, maqam hakiki. Tuhan belaka. Bukan lakon ni. Hak lakon ni mu Tuhan tu jabariyah. Tu salah pengajian. Dalam tu cerita orang sampai maqam fana. Maqam fanaul fana, maqam baqa. Ini maqam aulia, maqam para sahabat. Dia buat lakon di dia pula dah. Mu Tuhan daripada Allah, kerana Allah, bagi Allah. Itu maqam baqa. An yakuna minallah lillah billah. Ini syuhud di basirah akan wahdatul af'al. Diulang mulu daripada Allah, kerana Allah, dengan Allah. Itu maqam baqa. Itu bicara bab maqam bukan untuk dilakonkan. Dilakonkan akhirnya tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, terundur pada akidah jabariyah. Dalam kitab hikam syarahan Tuqul Plamani, selagi merasai diri ada pilihan, selagi merasai diri ada tadbir, selagi merasai diri ada usaha, belum lagi ma'rifatullah, belum lagi mentauhidkan Allah. Sekarang ni merasai dah ada pilihan, ada tadbir, ada perbuatan, belum lagi ma'rifatullah, belum lagi mentauhidkan Allah. Pada ni
Makrifatullah macam mana? Merasai ada pilihan? Tak ada pilihan. Hak Tuhan belaka. Merasai ada tadbir? Tak ada tadbir. Tadbir Allah belaka. Merasai ada perbuatan? Tak ada perbuatan. Perbuatan Allah belaka. Kalau masih lagi merasai ada pilihan, tadbir dan usaha, belum lagi makrifatullah, belum lagi mentauhidkan Allah, belum makrifah aulia. Itu cerita kita makam hakiki, makam aulia, belum sampai makrifah khasah. Ke pelik kita tak sampai makam wali? Ke kita bapak wali dah? Belum lagi mentauhidkan Allah, tauhid 4. Wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Itu maqam aulia. Kita tauhid 3, wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Itu bicara syariat. Jadi belum makrifatullah, belum mentauhidkan Allah, belum sampai maqam fana. Kita masih duduk maqam syariah. Maka syariah ni wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hakiki tak ada. Tapi kita bukan sampai makam hakiki. Orang sampai makam hakiki, hilang hak majazi. Hak tak sebenar ni hilang. Hanya yang ada yang sebenar je. Yang sebenarnya qada-qada. Yang sebenarnya af'alullah. Di bahasa mereka hanya ada yang sebenar. Kita makam syariah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan yang hanya majazi, bukan sebenar pun, letak saja je. Itu kita makam syariat. Tapi dah salah guru ni tengok ni. Selagi merasai ada pilihan, tadbir dan perbuatan, belum lagi makrifatullah ni. Semayabang tak nak terima ni. Belum lagi ada tauhid ni. Syirik lagi kat neraka ni. Patut macam mana? Hilang dah. Tuhan. Tak ada pilihan. Ni nak laku. Ni nak amal. Ini pun salah pengajian. Tunduk pada akidah Jabariyah. Belajar kitab hakikah dengan guru yang tidak mursyid, guru yang tidak berguru, diri sendiri pun fadhil akidah tak lepas lagi. Yang mengajar tu sendiri pun fadhil akidah pun tak lepas lagi. Tadi nak beza. Bicara akidah macam mana, pegangan ahli sunnah macam mana, pegangan qadariyah macam mana, pegangan jabariyah macam mana. Betul ni saya biasa sebut dan kita ad-durun nafi, kita bicara makam hakiki, didatangkan 4 aliran dalam bab istiusaha. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah ni akhirnya di kapi zindik dan kita ad-durun nafi. Yang keempatnya mazhab ahlul kashfi sampai makam mukasyafah aulia. Fana tidak ada di basirah, lenyap melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka di basirah mereka tidak ada pilihan hamba, pilihan sendiri tidak ada, tadbir sendiri tidak ada, perbuatan sendiri tidak ada, bahkan diri sendiri pun tidak ada di basirah aulia sampai makam fana. Itu cerita nak kita hakikat, bukan nak buat di kita. Salah pengajian tunduk pada akidah Jabariyah. Adapun orang yang tak belajar dalam bab pegangan ni, mudah terlajak kepada akidah Qadariyah. Bahkan terkadang lebih sesat daripada Qadariyah, hamba sendiri yang menjadikan segala-gala yang langsung tidak berkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah ni lah buat siang, buat malam, lahirkan manusia, matikan manusia, yang berlaku pada diri manusia ni, yang berlaku pada diri manusia ni langsung tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Allah hanya mengetahui, Allah hanya melihat. Allah mengetahui seorang hamba akan melakukan, dan Allah melihat seorang hamba melakukan satu-satu perkara, tapi tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kapi ijma' ulama, bukan Mu'tazilah Qadariyah. Jadi hak dalam kitab kita ni, hak musuh 12 ni, dan juga nota kaki ni, ambil molek. Ambil molek. Hak pegangan i'tiqadi, hak syuhudi, zauki, itu bicara makam kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi susah kadang-kadang mengajar ni. Terpaksa kena perjelaskan untuk jaga daripada terlajuk pada akidah Qadariyah, dan nak kena perjelaskan panjang lebar pula. Nak jaga supaya tidak tunduk pada akidah Jabariyah yang dibawa oleh mereka-mereka yang tidak berkelayakan. Hak salah pengajian kitab tasawuf hakikah. Bukan kitab tasawuf tu salah, yang bawa tu salah. Bukan kitab hikam, kitab nafi tu salah. Itu kitab yang penuh barakah. Saya mengaji kitab tu penuh barakah.
Tapi salah pengajaran. Orang yang nak mengajar tu salah. Dia bukan ahli. Dia tidak mursyid. Dia campur dengan i'tiqad. Sebab apa? Dia tak lulus lagi dalam bab fardhu-ain pegangan. Pergi dah kepada bicara hakikat. Orang belajar pun sama juga. Fardhu-ain pegangan cokak-cemaking laginya. Tapi biasalah kita mengaji kitab Faridah Musalli ni, kitab biasa-biasa. Nak balik nyoh-nyoh tak boleh. Kalau nak baca kitab tinggi-tinggi, balik rasa macam ada makom dah. Demo mengaji bila sepak Tuhan. Mengaji sifat 20, mengaji bab semayang. Kita ni arif billah dah. Tengok orang dengan ekor mata je. Orang tak ada makom belaka. Gitu jadinya. Faham tak? Kalau salah letak ilmu yang tinggi, ilmu yang mulia, ilmu yang penuh barakah, tak letak kena pada tempat. Jadi kena jaga belaka ni. Terajak pada Qadariyah kena jaga, hak tunduk pada Jabariyah pun kena jaga. Okey, selesailah kitanya hak berkaitan dengan aqaidul iman yang 41 yang terkandung di bawah kalimah syahadah yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kita akan masuk pula pada akidah akidah 9 berkaitan dengan sifat rasul yang terkandung di bawah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan wajib bagi segala rasul alaihi mussalatu wassalam 4 perkara. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatana. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.